undilah calon keramat Rosli Wasdi yang telah dicalonkan sebagai calon kita. Orangnya sangat berjiwa besar dan mempunyai aura, insya-Allah. Kepada kita cakap penyokong PAS yang seperti kita tahu PAS tidak mempunyai kursi di sini lah. Jadi mungkin Tuan sendiri boleh cakap dengan penyokong-penyokong PAS di sini. Sebenarnya patut kita menyokong calon ini. Sebab saya tahu Amanah adalah anak kepada PAS. Jadi di situ kita tengoklah di mana sebenarnya, dan pastinya pembawaan daripada PAS adalah dalam amanah juga. Jadi budaya dasar yang kita nakkan supaya in God we trust, unite us. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih menonton di channel Ambo Jemiase. Jadi hari ini Ambo berada di Sabah, di Parlimen Putatan, dan Ambo fokus di Dun Tanjung Kramak di mana Parti Amanah bertanding. Sebelum itu Ambo mewakili Parti Amanah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Parti Warisan kerana memberi laluan kepada Parti Amanah untuk bertanding, dan pada masa yang sama kita merasa betul kerjasama dan bantuan daripada Parti Warisan. Jadi kita ucap terima kasihlah. Terima kasih, dan insya-Allah kita lahirkan anak sulung Parti Amanah di Tanjung Kramak. Cuma kita bila kita masuk ke kawasan kita nak tahulah suasana sebenar di Sabah. Sebelum itu saya nak bercakap Sabah dulu secara khususnya. Setelah 22 bulan Datuk Syafiq Abdal menjadi Ketua Menteri, 26 bulan. 20 lambat sikit betul, 26 bulan. Jadi ada usaha untuk mengembalikan pentadbiran Musa Aman. Jadi pada pandangan orang Sabah, apa pandangan kamu tentang percubaan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum, saya Izzatul Aini. Izzatul Aini, Ketua Wirawati untuk bahagian Putatan lah. Dan saya ucapkan selamat datang terutama sekali kepada Parti Amanah daripada Semenanjung yang datang membantu di sini. So bila kita bercakap tentang cara apa yang telah dibuat oleh Tan Sri Musa Aman untuk mengambil balik kuasa itu adalah sangat mengecewakan. Memang kami sedih dengan cara begini. Sebenarnya kita warisan sudah menang dan sudah bekerja dalam kerajaan. Why lagi orang perlu mengacau dan mau ambil kerajaan dengan cara membeli adun ini? So ia sangat mengecewakan lah. Sebab kita cuba menolak budaya lompat parti. Lompat parti ini sangat memalukan. You don't have integrity. Yang melompat parti, you cuba menjatuhkan kerajaan yang sedia ada, yang sudah bekerja di dalam parti warisan yang lead di kerajaan, lead by government parti warisan ni. Jadi ini sangat menyedihkan bagi kami rakyat Sabah. Jadi maknanya kata-kata kalau kamu jumpalah orang Sabah sendiri menolaklah usaha Musa Aman itu. Menolak sebenarnya benda ni integriti. Bila kamu diletakkan sebagai adun, bila kamu dilantik sebagai wakil rakyat, tugas kamu adalah untuk menjaga rakyat. Bila kamu sudah dalam kerajaan, kamu sudah
sudah pun menjaga rakyat lah. So why you want to jump dan menjatuhkan kerajaan yang sedia ada? So itulah sentimen yang sekarang apabila 13 adun, 15 adun sebenarnya yang melompat kepada untuk tujuan untuk menjatuhkan kepimpinan Datuk Seri. Ya, daripada kita warisan Plus dan dipersetujui oleh komponen kita adalah Parti Amanah, DAP dan juga Parti Keadilan, walaupun dia menggunakan logo sendiri tapi dah ada kesepakatan bahawa calon kita adalah Datuk Seri Syafiq Abdal sebagai Ketua Menteri. Sebagai Ketua Menteri. Tapi nampaknya di sebelah sana itu dah mula celaru. Jadi pada pandangan kamu lah, daripada Musa Aman yang nak jadi Ketua Menteri akhirnya gagal. Sampai sempat berpanas dan berhujan nak jumpa TYT tapi tak berjaya, pergi ke mahkamah sampai 3 kali. Dan nama baru pula dijolok oleh UMNO Barisan Nasional, Bun Mokhtar. Dan kemarin diisytiharkan pula oleh Parti Peribumi Bersatu, Haji G. So pada pandangan kamu lah, adakah rakyat Sabah masih tidak kenal Bun Mokhtar sehingga mereka nak mengangkat sebagai Ketua Menteri? Dan adakah rakyat Sabah mengenal Haji G sehingga nak diangkat sebagai Ketua Menteri? Okay. Kalau Bun Mokhtar ni sebenarnya reputasi sebagai ahli parlimen sangat terkenal dengan cara Bun Mokhtar begitu kan. But it doesn't mean like dia tiada penyokong di kawasan. Ya, betul. I know lah. But bila Muhyiddin ada power to tentukan siapa yang lead akan menjadi Ketua Menteri. So Haji G, saya rasa kalau kita membandingkan dengan Datuk Seri Syafiq sangat jauh berbeza. So saya rasa semua rakyat Sabah boleh, bahkan di Penanjung lah, boleh menilai. Boleh menilai. Benda ni kita boleh nampak sebenarnya di mana kita meletak level. Not to say much lah, but I can see with what is Datuk Seri as even Sabahan. Tapi kita boleh nampaklah kecelaruan dan ketidaksepakatan mereka itu sebenarnya bila usaha untuk mengambil cara pintu belakang ini gagal. Dan akhirnya yang 13 ataupun 15 ini akhirnya tidak ada tempat di Sabah. Itulah yang telah dihukum oleh parti mereka. Jadi saya kira insya-Allah rakyat Sabah juga akan menghukum seluruhnya parti itu. Jadi kita berbalik di Tanjung Keramat lah. Tanjung Keramat ni satu DUN baru kan? DUN baru. Sebelum ini dia ada dalam 2 DUN dan 2 PDM itu dimasukkan hingga jadi satu DUN. Jadi pada pandangan kamu sebagai anak watan di sini, jadi potensi lah. Walaupun bila saya tengok putusan pilihan raya ke-16 tu, 15 tu saya kira ini sangat berterima kasih lah kepada warisan kerana memberi satu kursi yang kita kira atas kertas dah boleh menang. Atas kertas dan tempatnya kami tak perlu pergi jauh, kami boleh duduk di hotel, naik kapal terbang dekat. So sebagai pengundi sini, harapan kamu dan kamu lihat potensi sebenar. Sebenarnya sebagai ketua Wirawati di sana pun Datuk Seri pernah berpesan, dia cakap kalau kita mau melobi ke satu kawasan tu, lobilah dalam tempoh sebelum dia menentukan. Jadi bila waktu dia cakap, kita pun sebagai ahli warisan mahukan kursi itu sebab kita tahu kita menang. Jadi ada sentimen di sana, mungkin kita rasa tidak apalah, mungkin keputusan sudah dibuat oleh Presiden Parti dan kami menyaut cabaran ini. Untuk Tanjung Keramat adalah DUN baru yang sangat berpotensi. Seperti yang kita cakap tadi, kita pun selesa duduk di sana. Dia kawasan yang dekat dengan airport, kawasan yang bakal dimajukan sebab kita sudah ada pelabur daripada luar negara yang akan melabur 7 bilion di kawasan itu. Adakah satu kawasan meruntung yang kawasan itu sangat strategik untuk pelancongan. So it's a very good place untuk kita meletakkan wakil rakyat yang akan membawa suara-suara daripada ground ni, daripada Tanjung Keramat sendiri ke peringkat nasional. I can say that. Sebab tempat ini sangat berpotensi. Saya sendiri anak jati di sana, menyokong usaha-usaha begini dan mengharapkan daripada Amanah boleh melihat dengan benda ini lebih mendalam dan bekerjasama dengan kerajaan negeri macam mana seterusnya jika kita menang kursi Tanjung Keramat ni lah. InsyaAllah. Jadi akhir mungkin kamu ada keluarga di sini, kawan-kawan yang mengundi di sini, bahkan saya pun ada sahabat-sahabat PAS. Jadi apa pesanan kamu kepada mereka pada 26 September pada hari mengundi ini? Apa pesanan kamu kepada bakal pengundi di DUN Tanjung Keramat dan seluruh DUN dalam negeri Sabah?
Semestinya lah sebagai anak jati Putatan yang telah bekerja di Putatan dan mengetahui bahawa kerusi ini adalah warisan punya juga, warisan plus. Okay. Undilah calon keramat Rosli Wasdi yang telah dicalonkan sebagai calon kita. Orangnya sangat berjiwa besar dan mempunyai aura, insyaAllah. Kepada kita cakap penyokong PAS, yang seperti kita tahu PAS tidak mempunyai kerusi di sini lah. Jadi mungkin Tuan sendiri boleh cakap dengan penyokong-penyokong PAS di sini. Sebenarnya patut kita menyokong menyokong calon ini. Sebab saya tahu amanah adalah anak kepada PAS. Jadi di situ kita tengoklah di mana sebenarnya, dan pastinya pembawaan daripada PAS adalah dalam amanah juga. Jadi budaya itu sama sebenarnya. Jadi di sana kita boleh tengok mana parti yang sepatutnya kita sokong, insyaAllah. Terima kasih kerana memberi ruang dan peluang untuk saya kita berkongsi pengalaman. Jadi kepada seluruh pengundi di Sabah, pilihan di tangan anda. Saya teringat ada satu lirik lagu yang dinyanyikan oleh Masha Kekli dan Estrin, Sabah Bangkit. Di antara lirik yang dinyanyikan oleh Masha, jangan lagi kita dicuri. Rakyat Sabah harus bangkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila apa lagu ni?